Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek sirah kita pada hari ini, kita akan sambung pelajaran kita unit 3, tajuk persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Untuk muka buku teks boleh rujuk muka surat 25. Okay, ini adalah sambungan daripada cerita yang sebelum ni, hijrah ke Madinah. Okay, kita tengok apa itu kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Manakala orang Ansar ialah penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam. Okey, nampak beza dia? Muhajirin ialah orang yang berasal daripada Mekah dan berpindah ke Madinah. Manakala orang Ansar ialah penduduk asal Madinah. Okey, kaum Ansar terbahagi kepada dua, iaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Okey. Seterusnya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Okay, cara yang pertama ialah dengan perkahwinan di kalangan mereka. Maksudnya, orang Muhajirin dan Ansar berkahwin antara satu sama lain. Okay, cara yang kedua, kaum Ansar mengambil kaum Muhajirin sebagai keluarga angkat mereka. Okay, kesan persaudaraan. Kaum Muhajirin dapat duduk di Madinah tanpa rasa terasing. Malahan mereka saling bekerja sama, tolong-menolong dan bersatu padu. Okay, antara satu kesan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar ni, mereka hidup ibarat sebuah keluarga besar, penuh dengan kasih sayang dan kerjasama. Okay, seterusnya, pengorbanan kaum Muhajirin dan Ansar. Okay, apa pengorbanan kaum Muhajirin ketika hijrah? Mereka sanggup berkorban dengan meninggalkan sanak saudara, harta dan kampung halaman. Mereka juga sanggup bergadai nyawa semasa berhijrah ke Madinah. Okay, manakala pengorbanan kaum Ansar pula, mereka banyak memberi bantuan kepada kaum Muhajirin, iaitu dari segi tenaga, harta dan tempat tinggal. Mereka juga turut membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okay, itu pengorbanan kaum Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin, mereka berkorban melepaskan diorang punya harta benda, sanak saudara untuk berhijrah ke Madinah. Manakala orang Ansar, mereka berkorban harta dan tenaga mereka untuk membantu orang Muhajirin. Maksudnya mereka saling memberi dan menerima. Okey, seterusnya, i'tibar peristiwa hijrah. Yang pertama, kebahagiaan. Tersalah tulis itu. Kebahagiaan dan keharmonian hidup individu dan masyarakat. Saya cakap tadi kan, kaum Muhajirin sebagai sebuah keluarga besar. Okay, yang kedua, menyumbang kepada kemajuan agama dan negara. Sekarang contohnya Madinah menjadi sebuah negara Islam. Madinah ialah negara Islam yang pertama dalam sejarah perkembangan agama Islam. Okay, yang ketiga, perkembangan dan kemajuan Islam dapat dicapai. Maksudnya agama Islam tersebar lagi luas tanpa tentangan. Kalau masa kat Mekah, ada tentangan kaum Quraisy. Okay, dekat Madinah, Islam dapat disebarkan lagi luas. Okay.
Yang keempat, pengorbanan diperlukan untuk membentuk perpaduan umat dan negara Islam yang kuat. Tadi kita dah tengok kan apa pengorbanan kaum Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar sanggup berkongsi dan orang Muhajirin sanggup melepaskan apa yang ada di Mekah. Okey, seterusnya konsep hijrah pada masa kini. Okey, macam mana kalau konsep hijrah ni diamalkan untuk masa sekarang ni? Kalau dulu ialah ada hijrah untuk dari Mekah ke Madinah kan. Sekarang dah tak ada dah hijrah macam tu. Okey, kita tengok. Okey, konsep hijrah terbahagi kepada 3. Konsep hijrah pada masa kini terbahagi pada 3. Yang pertama, perpindahan. Yang kedua, meninggalkan larangan. Yang ketiga, perubahan sikap. Okey, kita tengok. Yang pertama, perpindahan. Okey, apa contoh hijrah dalam bentuk perpindahan? Okey, perpindahan ni maksudnya perpindahan fizikal dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, sebab yang pertama ialah menuntut ilmu. Wajib ke atas setiap orang Islam menuntut ilmu. Contohnya lah yang kita selalu dengar, kita punya abang atau kakak kita berhijrah ke Mesir untuk menyambung pelajaran di sana. Itu juga dikira satu hijrah. Okey, yang seterusnya, yang kedua, mencari pekerjaan atau rezeki. Wajib mengharapkan belas kasihan dan simpati adalah dilarang. Maksudnya contoh, ayah kita terpaksa berpindah ke Johor contohnya untuk bekerja. Itu juga dikira sebagai hijrah. Okey, dan yang terakhir, keselamatan nyawa dan harta. Wajib untuk menyelamatkan nyawa. Maksudnya contohnya sekarang kat mana yang tengah bergolak, yang tengah berperang. Okey, contohnya dekat Syria kan. Dekat Syria hari-hari ada peperangan, jadi orang Syria berpindah ke Malaysia contohnya untuk menyelamatkan nyawa. Okey, itu adalah contoh-contoh perpindahan atau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, seterusnya meninggalkan larangan. Okey, ini konsep hijrah yang kedua. Dilarang melakukan maksiat. Maksiat berpunca daripada hawa nafsu dan godaan syaitan menjadikan manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh maksiat: meninggalkan solat, tidak berpuasa, berzina, membunuh, mencuri dan sebagainya. Okey, maksudnya dia berhijrah. Contoh tahun lepas dia tak berpuasa, tahun ni dia berpuasa. Itu juga dikira hijrah sebab dia daripada dia meninggalkan larangan, dia lakukan. Ataupun contohnya mencuri. Dulu dia mencuri, lepas tu sekarang dia dah tak mencuri dah. Kiranya itu juga hijrah. Okey, wajib meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga atau yang terakhir, konsep hijrah, perubahan sikap. Meninggalkan segala sifat-sifat mazmumah yang tidak baik seperti malas, hasad dengki, tamak haloba dan sebagainya. Perubahan dari sikap yang tidak baik, mazmumah, kepada sifat yang baik, mahmudah, akan menjamin kejayaan dunia dan di akhirat nanti. Okey, maksudnya perubahan sikap ni, kalau dulu dia malas, tak buat homework kan, selalu tak buat, selalu tinggalkan homework tak siap. Okey, sekarang dia rajin buat homework dengan cakap guru. Jadi itu juga satu hijrah. Okey, dia akan menjamin
kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah konsep hijrah. Okey, kita tengok semula tadi. Konsep hijrah pada masa kini ada 3. Yang pertama, perpindahan. Contohnya, sebab apa kita berpindah? Contohnya, berpindah dari Malaysia ke Mesir untuk menuntut ilmu. Okey. Yang kedua, meninggalkan larangan. Contohnya, daripada mencuri, lepas tu dia meninggalkan tidak mencuri lagi lah kiranya. Dia berusaha. Jadi itu juga dipanggil hijrah. Hijrah daripada tidak baik kepada baik. Okey, dan yang ketiga, perubahan sikap. Okey. Contohnya dulu dia malas, tak buat kerja rumah. Sekarang dia berubah menjadi rajin. Okey. Itu dikira juga sebagai hijrah. Itu ialah konsep-konsep hijrah pada masa kini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap awak semua faham. Jangan lupa buat latihan di dalam buku exercise. Nanti saya bagi tahu muka surat berapa dan muka surat berapa. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.